dekat bahagian B tu soalan dia panjang-panjang Jadi awak jangan spend banyak sangat masa pada bahagian A. Okay. So ini contoh soalan, kita tengok nombor 30 dulu. Jawapan dia ialah C. For those yang dah buat dekat Google Form, dia akan nampak lah jawapan mana yang betul, mana yang salah kan. Particle moving straight line. Ini kalau awak belajar fizik kan, saya rasa awak okey kot kalau soalan macam ni pasal moving ni kan. So dia bagi satu equation. Dia kata when does the particle stop? So ini X ni lah dalam sentimeter. So bila dia kata stop, maksudnya particle tu tak bergerak kan. Bila tak bergerak maksudnya speed dia zero lah. Speed zero maksudnya dia punya dx dt tu ialah zero. Sebab X kita ialah distance, T ialah second, masa kan. So ini dx dt maksudnya ialah centimeter per second. So bila mana dx dt kita kosong, maksudnya particle tu stop lah. Okay, so the idea is kita akan differentiate yang ni with respect to T. Okay, kita differentiate with respect to T. So differentiate X with respect to T akan dapat dx dt. Okay, differentiate ni akan dapat 3T square plus 12T minus 15. So you letkan ini kepada kosong. Okay, so bila dia stop maksudnya dia tak bergerak. So kosong sama dengan T square plus 12T minus 15. Jadi you akan boleh faktorkan dia. So faktor you akan dapat dua jawapan lah. Cikgu skip ni you akan dapat 1 dengan negative 5. So mana mungkin masa tu negatif, right? So T ialah 1 lah, 1 second. Okay, so ni menarik lah, ni application of differentiation. So cikgu rasa ada juga message cikgu tanya, particle stop maksudnya di x dt ialah 0. Okay, next soalan. Okay, this one. If the circumference of the circle is changing at the rate of 5 cm per second, then what will be the rate of change of area of the circle in the radius if the radius is 6 cm? Okay, inilah soalan rate of change. Bila awak nampak perkataan rate, ni rate of change lah. Kan ada dua, awak belajar optimum problem ataupun rate of change. Kalau dia tak kata perkataan rate pun, kalau awak nampak per masa ni kan, per second semua ni ialah melibatkan rate of change lah. Jadi bila dia kata pasal circle, kena berhati-hatilah sama ada dia cakap pasal circle ataupun sphere. Kalau circle yang macam ni, hanya circle. Kalau sphere dia macam bola, bola tu sphere. Okay, dia wujud lah radian sphere. So circle, saya rasa formula circle tak diberikan tau sebab dia macam assume awak dah tahu daripada sekolah kan. So circle ada beberapa formula lah. Kalau area circle dia ialah pi r square. Ni adalah area circle. Kalau dia punya circumference kan nak tulis apa yang circumference, cuba buat C lah Circumference dia ialah 2 pi r. Circumference yang ni, lilitan ni. Ni namanya circumference 2 pi r. Ni antara formula yang awak kena tahu lah Kalau sphere lain, kalau sphere dia 4/3, kalau volume 4/3 pi r cube. Kalau area 4 pi r square. Itu kalau sphere Okay, so dia kata, kita baca soalan, dia kata apa? If the circumference of the circle is changing at the rate of 5 cm per second. So daripada sini mereka boleh keluarkan maklumat lah. Awak nak guna C ke nak guna P ke, it's up to you lah. Katakan cikgu guna C circumference dc over dt cikgu ialah 5 cm per second. Cikgu keluarkan maklumat dulu Dia kata, what will be the rate of change of area? Soalan tanya, rate of change of area. Maksudnya bila area adalah A lah kan. So kita akan buat dA over dt. Dia tanya pasal ni, dA dt. Rate of change, bila nampak perkataan rate tu dia per T, area dA lah. Dia kata bila mana R itu ialah 6. Okay. So macam nak buat soalan macam ni kelas, dia macam ni. So buat dia punya equation dulu. Okay, awak nak cari dA dt kan. So you want to find what is dA dt. Sekejap Okay. You want to find what is dA over dt. Okay. Yang you ada maklumat ialah dc over dt. Dc over dt. Buat kat belakang. Ni lebih senang cikgu rasa. Letak kat belakang. Ni yang you nak cari, ni yang you dah ada. So you kena penuhkanlah chain rule ni. Okay. So bila ini dA, ini pun dA lah kat sini. Ini mesti dc. Okay. Supaya bila awak potong, awak akan nampak dA per dt. Okay, so apa kita nak buat ni? Okay, sekarang kita kena figure out lah how to find dA over dc. Ni kita kena cari ni Saat dc dia dah ada dah maklumat dia. Kita kena figure out how to find what is dA over dc. So yang awak ada maklumat A dengan C lah kat sini kelas. You ada A dengan C ni. You ada area and circumference. Ini formula dia. Dua-dua ada R.
So nampak awak boleh differentiate A with respect to R dan differentiate C pun with respect to R. Kita try So dA over dR akan dapat 2 pi R. Okay, this one. Cuba differentiate ni pula C. dC over dR akan dapat 2 pi. Okay. So how to get dA over dC? Kita gunakan dua maklumat ni. Okay, so kita gunakan dia. Jadi dA over dC sama dengan dA over dR darab dengan dR over dC. Bila potong dapat dA dC. Okay. So kita masukkan maklumat dA dR apa? 2 pi R. dR dC. Berhati-hati tahu. Ini you punya maklumat ni ialah dC over dR. So kalau nak dR dC terbalikkan saja. Akan dapat 1 over 2 pi. So potong-potong dapat R. Jadi masukkanlah dekat sini. Yang soalan minta apa tadi? dA per dt sama dengan, so dA dC is R, right? R darab dengan your dC dt dah dapat tadi, dC dt dia dah bagi 5. R darab dengan 5. So awak akan dapat 5R lah. Tapi dia kata pada 6 kan? So at R equals to 6, awak punya dA dt ialah 5 times 6 dapat 30. So jawapan ni ialah D. Madam, Ya. nak tanya boleh? Boleh? Boleh. Yang DCDR tu dapat daripada C tu kan 2 pi R. So Betul. R tu kita 2 pi R. jadi kira macam X lah. So tu yang dapat 2 pi macam tu. Betul 2 pi. So 2 pi ni constant tau, constant. Contohlah kalau cikgu nak differentiate, for example kan, cikgu nak differentiate Y sama dengan 3X. So dy dx akan dapat 3. Betul tak? 3 kan? So kalau cikgu katakan ada pi kat sini, 3 pi x. Differentiate dapat 3 pi lah. So kalau cikgu tukarkan dia punya coefficient ni, katakan sini C, sini R. So dapat dC dR. Okay. Kita differentiate with respect to R dan 2 pi tu adalah constant. Okay, so ni cara lah. Memang topik 10 application ni dia akan pusing-pusing sikit. Tapi cikgu tak nak you abaikan topik 10. Macam bila you dah tahu kan, cikgu dah ajar you method ni kan. So mungkin dalam exam nanti topik 10 yang keluar tu yang awak dapat ilham nak jawab. So jawablah. So jangan abaikan lah. At least you pernah buat latihan. Jadi semasa exam tu you akan mungkin lah Allah gunakan ilham untuk awak. Awak pernah ingat. Dah pernah belajar ni. Tiba-tiba keluar pasal circle pula. So jangan abaikan lah. At least you kena ada idea juga topik 10 ni kelas. Okay. Try. Kalau ada masa tu try. Try sampai dapat lah. Okay. So ni contoh dua soalan. Application. Okay. Tadi pasal particle moving. Ini pasal circle. Okay. Next question kita tengok yang ni. Okay. Ni pasal rate of change lagi. Dekat set 1 ni semua rate of change kan. Dia tak ada optimum problem. Okay. Tak apa. So ni rate of change lagi. Dia kata area square. Okay, dia cakap pasal area square. Area square ni adalah 40 cm square per second. What will be the rate of change of side if the side is 10 cm? Okay, so dia tengah cakap pasal square. Okay, ada satu square. Square ni sama Square, lebih kurang sama lah ni. So dia punya area dia ialah rate of change of area. Bila ada perkataan rate, awak jangan buat A sama dengan 40. Itu salah maksud. Rate tu mesti per dt. So dA per dt ialah 40 cm square per second. Nampak dia ada masa ni, rate dia. So inilah area. Soalan tanya, what will be the rate of change of side? Side dia. Kalaulah side dia ialah 10. So kita yang let lah, katakan cikgu let side dia ialah X lah. X kan. So soalan tanya apa? Soalan tanya apakah rate of change side dia? Maksudnya dx per dt. Dia tanya apakah dia punya rate of change side dia kalau side dia ialah masa side dia 10 cm. Per rate dia. So macam mana cikgu nak buat? Kita buat dia punya formula dulu Kita nak cari dx per dt kan. Ni nak cari. Yang kita ada maklumat ialah dA per dt, right? Kita penuhkan tempat kosong ni. So kalau ni dx, ni kena dx lah. Jadi bawah ni ambil yang maklumat ni. Letak kat bawah tu, dA. Nanti bila awak potong, awak dapatlah dx per dt. Okay. So ini awak nak cari, ni dah ada. Ni awak kena figure out. Nak figure out senang je. Kalau ni atas, ni kena ke atas lah. Terus salin balik yang ni dekat sini. Okay, so kita perlukan dx per dA. So macam nak kaitkan area dengan x? Nak kaitkan area dengan x macam mana? Kita tengoklah formula area untuk square ni. So apa formula area untuk square? Area ialah A sama dengan x kali x lah kan? So ialah x square.
Formula untuk area. So nak differentiate A with respect to X, kita akan dapat dA per dx. Differentiate X square dapat 2X. So masukkan dekat sini. Okay, dan kita kira. Jadi dx per dt sama dengan 2X kali dengan, berhati-hati. Dia nak dx per dA. Kita ada dA per dx. Terbalik. 1/2x. Yes, betul. Terbalikkan. Tengok, cikgu pun kadang-kadang tersilap. So berhati-hati dA per dt ialah 40. So dia akan dapat 40 per 2x ataupun 20 per x. Tapi bila mana x equals to 10, 20 bagi 10 dapatlah jawapan dia 2 cm per second. Jawapan dia A. Okay, so tak susah sangat kelas. Maksud cikgu, kalau ada rezeki dapat soalan senang, buatlah. Jangan terus tinggalkan. Macam ni kan, dah faham apa dia punya step. Keluarkan maklumat. Lepas dah keluarkan maklumat yang ada, cuba create dia punya equation. Daripada equation tu you figure out apa awak nak buat. Okay. So dah selesai dah 3 soalan application. Okay, next kita try tengok soalan seterusnya. Okay, ni dah masuk part differentiation, topik 9. Tadi topik 10 3 soalan topik 10. Okay, now topik 9. Find the differentiation of ni in the simplest form. Maksudnya bila kita dah differentiate, kita kena simplify lah sampai dapat simplest form. Jadi cikgu pernah cakap dekat awak, kalau lon ada cara yang differentiate biasa yang awak buat 1 over semua tu kan. Tapi itu quite complicated bila nak differentiate balik bawah ni. You kena buat quotient rule kan. So jadi tips dia ialah kalau ulah melibatkan lon, kita apply properties dahulu. Bila tolak dia akan jadi ln y plus sin x tolak ln cos x. Okay, ini kalau ln. Okay, now kita nak start differentiate. So differentiate ln sin x 1 over 1 plus sin x. Okay, now fokus untuk differentiate 1 plus sin x. Differentiate 1 dapat 0, differentiate sin x dapat cos x. Okay, biarkan dulu. Fokus pada sebelah tu pula. 1 over cos x. Okay, differentiate cos x adalah negative sin x. Okay, kalau tak salah cikgu ni memang you kena hafal tau. So nanti make sure lah you ada formula nak hafal ke. Differentiate sin dapat apa, differentiate cos dapat apa, differentiate tangent dapat apa. 3 ni memang kena hafal. Dia negatif tu berada pada cos. Cos tu akan dapat negatif kalau differentiate. Okay, so awak dah boleh simplify. Saya nak simplify ni. Cos x per 1 plus sin x tolak tambah sin x per cos x. Okay, so kita try samakan pembawah dia, tengok apa jadi. Kalau cikgu salah beritahu samakan pembawah darab silang lah kan. So ni cos square x tambah dengan sin x tambah sin square x. Darab silang cikgu darabkan ni naik atas. Ni naik atas, bawah samakan. Okay, so kat sini nampak cos square dengan sin square adalah 1. Okay, so dapat 1 tambah sin x per cos x 1 plus sin x. Boleh potong, semua ni potong, dapatlah 1 per cos x. 1 per cos x adalah secant x. Jawapan ni ialah A, secant x. Cikgu ulang balik macam mana nak hafal. Kalau secant, cos, secant, cot, tangent. Okay, secant ialah 1 per cos, cosecant 1 per sin, cotangent 1 per tangent. Okay, tu jangan salah lah. So ini ialah soalan yang inilah yang ni. 27. Okay, so teruskanlah, awak teruskan perkiraan lah. Contoh tadi kan macam bila awak end up kat sini kan macam rasa macam betul ke salah. Cuba je, cuba samakan pembawah dan you observe lah apa akan berlaku. Ni kena tahulah kelas, ini knowledge yang awak kena ada lah. Cos square x plus sin square x adalah 1. Okay, next soalan seterusnya. Okay, ni differentiate. Memang kena practice differentiation implicit ni. Kalau siapa tak mahir lagi, buat latihan, tanya kawan sampai betul-betul faham. Dan sampai rasa confident lah nak buat. Kita tengok ni, you ada ex plus y. So differentiate exponent kan kita salin soalan dulu So
So dia ialah EX plus Y sama dengan XY. Macam pernah bincang soalan ni. Okay. Kita akan salin benda yang sama. Salin benda yang sama. Lepas tu kita akan differentiate power. Ni cikgu dah start differentiate tau. Ini belum differentiate. Ni nak start differentiate. Salin benda yang sama, differentiate power. Dia differentiate power sebab ni kan dia tambah kan. Boleh buat direct sahaja. Differentiate X dapat 1. Differentiate Y dapat dy dx. You tak boleh buat product rule. Tak perlu Kalau buat product rule macam mana? Contoh soalan macam ni kelas. Ni famous lah kalau exponent ni kelas. Kalau EX, Y, differentiate ni. Differentiate ni memang kena buat product rule. Salin benda yang sama, differentiate power kena buat product rule. Ini U, ini V. Nampak? U, V prime plus V, U prime. Tengok beza Ini kalau atas ni darab memang kena buat product rule. Kalau dia tambah ataupun tolak, direct je. Differentiate direct. Okay, cikgu dah selesai dah differentiate bahagian kiri. Buat sama dengan, ikut follow dia ni sama dengan. Now you want to differentiate XY. Differentiate XY ni kena buat product rule lah. Sebab dia ada dua kan. XY. U dengan V. Okay, differentiate U dapat, salin balik. U V prime. Differentiate V dapat dy dx. U V prime plus V U prime. Okay, so next step nak susun kan. Kalau perasan kan dekat jawapan ni kan, dekat jawapan ni tak ada langsung eksponen kan, betul tak? Tak ada eksponen, right? So kena tukar teruslah untuk mudahkan kiraan. So apa eksponen sebenarnya? Eksponen sebenarnya ialah ni. Nampak? XY. Ditukarkan siap-siap lah supaya memudahkan kiraan kita, tukarkan XY. So kita expand dia. Tambah XY dy dx sama dengan X dy dx tambah Y. So, kita kumpulkan setempat. Yang ada dy dx, xy tolak x. So y tolak xy. Cuba bawa xy ke belah kanan. Okay, ambil perhatian siapa yang tak tahu buat ataupun salah, tengok balik. Cuba bawa dia ke bawah. Dan kalau tengok jawapan ni semua ada faktor-faktor, so kita faktorkan atas boleh faktorkan y. Bawah ni kita boleh faktorkan x. Cari mana yang samalah. Y1 minus x, jawapan dia A. Okay, so berhati-hati ni salin soalan. Ini dah start differentiate dah. Ini semua dah start differentiate. Lepas tu step ni hanya step simplify sajalah. Jangan differentiate lagi dah, nanti confuse. Okay, dapatlah jawapan dia A. So, kalau siapa salah, buat semula. Buat soalan sama pun tak apa kelas. Dia praktis sampai you rasa faham dengan method yang you buat. Okay, seterusnya soalan number 25. Inilah trigo. Okay, cikgu selesaikan yang ni. So, dia nak cari d2y dx2. Okay. Jadi soalan ni sama dengan soalan Google Classroom kan, betul tak? Cikgu macam pernah tulis soal jawapan tu ni. Betul tak kelas? Betul, madam. Ada, madam. Betul. Ada kan? Betul, Cikgu madam. skip. Okay, ni cikgu skip. You tengok balik, cikgu dah tulis jawapan dah dekat Google Classroom tu. You check lah. Okay, pernah cikgu tulis color-color lagi. Okay, next soalan cikgu skip yang ni sebab sama. Okay, yang ni pula. Cikgu buat yang ni. Y tambah sin Y. Okay, so Y tambah sin Y sama dengan 5X. Dia minta dy dx, okay? So, kita akan differentiate ni lah. Cikgu nak tekankan, cikgu rasa kebanyakan pelajar lah. Sejak sesi cikgu akan jumpa macam ni kelas. Dia nak differentiate, dia akan buat sini dy dx. Dy dx sama dengan dan dia differentiate. So, berhati-hati jangan tiba-tiba je wujud dy dx sama dengan. Awak kena follow sama dengan tak ada kat depan ni, sama dengan kat sini. So, janganlah buat dy dx sama dengan. Kita follow soalan. Terus differentiate. Ni dapat apa? Dapat dy dx. Okay, tak kat sini dy dx. Tak ada sama dengan tau. Dia ada tambah. Buat tambah. Nampak ikut je. Tambah. Sekarang nak fokus apa? Nak differentiate sin x. Sin y. Okay. Y sin y. Differentiate sin y dapat cos y kan? Cos y. Tapi sebab dia y nak differentiate with respect to x, dia kena ada dy dx. Macam tu. Anda katalah ni z kan. For example kalau ni z sin z, dia akan jadi cos z dz dx. Okay. Dia ikut variable dia lah. Okay. Sudah selesai tu, dia ada apa lepas tu sama dengan. Buat sama dengan kat sini. Follow je setiap term dia tu. Ni cara yang betul lah. Okay, next. Differentiate 5x. Differentiate 5x dapat 5.
Tengok, ini semua belum differentiate. Tapi ini semua dah differentiate. You pun tak pening. Okay. Soalan minta cari dy dx. So, susun saja. Kumpulkan dy dx setempat. 1 tambah cos y sama dengan 5. So, dy dx sama dengan 5 per 1 tambah cos y. Ni jawapan dia C. Okay, jawapan dia C. Ni simple kan? Direct je. Siapa yang tak tahu buat, kena study lebih sikit. Fahamkan method ni. Okay, next. Soalan ni. Okay, state the vertical asymptote. Okay, now dah masuk topik 8 pula. Tadi topik 9, sekarang topik 8. Okay, untuk vertical asymptote ialah nilai x. Cikgu pernah cakap kan, kalau vertical asymptote dia ialah x sama dengan apa? Kalau dia ialah horizontal asymptote, dia ialah y sama dengan apa? Vex dengan high. Okay, so bila kita kata pasal x kan, asymptote ni ialah boundary tau. Maksudnya graf tu tak akan sentuh asymptote. So maksudnya nak faham mana graf tu yang undefined untuk nilai x. So undefined pandang yang bawah sajalah untuk asymptote, vertical asymptote. Okay, untuk vertical asymptote hanya pandang dia punya denominator saja. Tak payah pening-pening. So cuba tengok sini. X square plus 2x minus 3. Soalannya akan undefined. Tak boleh kosong kan? Kalau apa? X apa? Cuba faktorkan. X, 3, 1. Tolak tambah. So x tak boleh 1 dan x tak boleh negatif 3. Kalau x 1 function ni undefined. Kalau x negatif 3 pun function ni undefined. So inilah asymptote dia kelas. Asymptote dia ialah, vertical asymptote dia ialah x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 3. Jawapan dia D. Dah cukup. Tak payah pening-pening. So this is vertical asymptote sebab dia nilai x. Kalau horizontal asymptote nilai y, nak dapatkan nilai y you kena uji lah. You kena check x approach infinity dan juga positive and negative infinity. You kena check lah apa jawapan yang awak akan dapat. Itulah awak punya horizontal asymptote. Okay. Kita akan check dua-dua positif negatif kalau soalan tu melibatkan set. Kalau dia melibatkan set, awak akan check positif negatif. Tapi kalau tak ada set, hanya function biasa kan, you boleh check salah satu saja sebab memang jawapan akan sama lah. Okay, so vertical and horizontal asymptote. Jawapan dia D. Yang dalam kuliah yang awak belajar tu kan, awak check tu sebab tu nak, itu lebih kepada subjektif lah. Kalau subjektif, yes, you kena check, you kena clarify betul lah ini ialah dia punya horizontal vertical asymptote. You kena check kiri, you kena check kanan, semua kan. Okay, itu kalau untuk subjektif. Tapi sebab awak objektif, cukup untuk awak tahu ini ialah dia punya vertical asymptote. Okay, next soalan. This one masih lagi topik 8, limit. Tadi pun topik 8. Okay, which of the following is true for the function fx? So, ada satu function ni. Kita kena check lah. So, nak check macam mana? So, cikgu buat line dulu. Okay, buat line ni untuk nampak lah kelas. 2x tolak 1, x square tambah 1, x tambah 1 So untuk negatif 1 ni function cikgu ialah x square tambah 1. Untuk 1 function ialah x square tambah 1. Okay. Fx is continuous everywhere. Nak check continuous ataupun tidak, you kena check limit to exist dan dia define lah. So cikgu just masukkan nilai negatif 1 and negatif 1 ni kiri kanan lah. Kalau masukkan negatif 1 daripada kiri, cikgu akan dapat negatif apa ni daripada kiri. Negatif 3. Kalau daripada kanan masukkan negatif 1 dapat 2. Sudah nampak dah dekat sebab cikgu nampak limit tak sama kan. So cikgu dah nampak dah bahawa dekat at x equals to negative 1 tu confirm not continuous. Sebab limit tak exist. Sebab cikgu check daripada kiri, negative 1 daripada kiri dapat negative 3. Kalau cikgu check negative 1 daripada kanan dapat 2. Bila limit tak exist, confirm dia tak continuous lah. So ni dah boleh padam lah. Continuous everywhere. Ni pun macam dah bincang lah, tak ada Tak apalah, cikgu teruskan. Continuous everywhere except okay, cikgu kena check pula pada 1. Adakah 1 ni continuous ataupun tak cikgu cuma masukkan 1 pula nak check. Dia nak approach 1 ni adakah nilai dia sama. So kalau cikgu masukkan 1 plus 1 dapat 2 kat sini. Kalau masukkan 1 pun dapat 2. Okay, maksudnya limit dah exist. Limit exist, cuba check ni pula.
Kalau masukkan 1 pun dapat 2. So limit exist dan dia define. So dia continuous. Okay, at x equals to 1, dia continuous. Boleh tak cikgu buat cara macam ni sebab awak objektif kan. So awak tak perlulah nak buat limit x approach. Untuk jimat masa lah. You faham konsep dia kan? Cikgu tengah check limit exist ke tidak. Kalau limit exist, cikgu akan check define ataupun tak lah. Memang nak check define tu sama nilai ke tak dengan exist. Macam yang cikgu check warna biru ni dah confirm limit tak wujud. Cikgu tak payah check define pun tak apalah. Memang bila limit tak wujud, confirm dia tak continuous. So cikgu check yang dekat 1 kan, yang kali hijau ni. Cikgu check dekat hijau. Cikgu check kiri kanan. Masukkan 1 dekat function kiri dapat 2. Masukkan 1 dekat function kanan pun dapat 2. So cikgu tengok limit dia exist. Tapi tak confirm lagi continuous ke tak. Nak check betul-betul continuous, kita kena check sama tak nilai existence ni dengan define. Cikgu masukkan 1 memang dapat sama. So maksudnya 1 tu continuous lah. Jadi tengok dia kata statement B, continuous everywhere except. Salah lah sebab dia kata dekat 1 ni tak continuous. Sedangkan 1 ni dia kata dekat negative 1 ni tak continuous, salah. Dia kata kat negative 1 ni apa lah. Sekejap is continuous everywhere except. Salah lah sebab 1 ni continuous kan. B salah. Is continuous everywhere except ni betul. Negative 1 tu tak continuous. Is continuous everywhere except ni salah sebab dekat 1 ni dia continuous. Jawapan dia C. Dah sudah bincang saya soalan ni. Lebih kurang lah pattern dia macam soalan GC cikgu rasa. Okay, dalam GC ada soalan macam ni, pattern lebih kurang sama je. Okay, next soalan. Okay, this one. If fx is continuous at x equals to 0, what's the value of k? Okay, kita fahamkan sikit. Dia kata continuous dekat x equals to 0. Kalau ini 0 kiri, 0 kanan. Dekat 0, function kita ialah k. 0 kiri, function kita ialah x square tolak x per 2x. 0 kanan pun function kita ialah x square tolak x per 2x. Ni cara nak faham lah. Sebab dia kata selain daripada x, inilah function u. Maksudnya selain daripada x. Selain daripada kosong, inilah function u. Maksudnya ini kosong kan. Selain daripada kosong, function kita ialah ni. Tu cara nak baca piecewise ni. Okay, so bila dia kata continuous, maksudnya f kosong akan sama dengan x approach kosong kiri dan akan sama juga dengan x approach kosong kanan. Okay. Ni dia punya definition lah. Jadi apa awak boleh buat, awak just ambil lah mana-mana combination awak nak buat. Katakan cikgu ambil yang ni ke kan. So f kosong ialah apa? F kosong ialah k lah. Kan pada kosong function kita ialah k. So k sama dengan x approach kosong kiri. Nak buat kosong je pun boleh sebab kosong kiri kanan function yang sama. Tak apa cikgu buat kosong kiri je takut confuse pula. So x square tolak x per 2x. Okay. Yang ni kan kalau tak buat kosong ni kiri pun tak apa. Sebab apa? Kiri kanan function yang sama. Kita buat kiri kanan tu kalau function dia berbeza. Ni function dia sama kan. Okay, so kalau kita masukkan kosong dapat kosong per kosong. So kita akan faktorkan dia lah. Jadi x approach kosong, x tolak 1 per 2x boleh potong. So masukkan sahaja kosong. Dapatlah negatif 1 per 2 C. Okay, kenapa cikgu start dengan statement ni? Sebab dia kata continuous. Kalau perasan kan cikgu dah ulang pattern macam kalau kata continuous buat statement ni dah banyak kali juga kan. So you kena ambil perhatian lah. Sayang lah kalau keluar macam ni kan. You tak tahu nak buat. Sebab kita dah pernah bincang. Okay. So dapatlah jawapan dia C. Okay, next soalan 20. Inilah composite function 3x plus 2. Okay, number 20. Ni dah masuk kepada topik function and graph. Okay. So function and graph sikit. Okay, ni kita buat sama-sama lah function and graph. Dia minta f, fx. So maksudnya kita nak cari f, fx equals to f. Okay, masukkan function fx awak. Gantikan. So what is your fx? Fx you ialah 3x tambah 2 per 5x tolak 3. Okay, ni. Sekarang cikgu akan masukkan ni dalam f. Okay.
Kalau ini X, ini X, ini X. Sekarang cikgu tukar function ni kepada 3X tambah 2 per 5X tolak 3. So kita akan dapat 3 3X tambah 2 per 5X tolak 3 tambah 2 per 5. 3X tambah 2 per 5X tolak 3 tambah 2. Tolak 3. Tengok cikgu gantikan semua ni. Semua yang X ni yang cikgu buat colorkan tu. Gantikan kepada 3X tambah 2 per 5X tolak 3. Okey, cara nak simplify ni banyak sangat tangga ni kan. Kita buat one by one lah. Kita selesaikan yang atas dulu. Buat darabkan dulu akan dapat 9X tambah 6. Cikgu perkan semua dengan 5X tolak 3. Kini bawa naik. Okay, cikgu darab terus Cikgu darab teruslah. Dapat 10X tolak 6. Bawah ni pun sama. Perkan semua dengan 5X tolak 3. Atas tu you darabkan. You akan dapat 5 kali 3 dapat 15X tambah 10 tolak. Buat bracket 3 kali 5, 15X. 3 kali negatif 3. Negatif 9. Okay. Kalau takut salah, buat one by one lah. So just expand saja. 19X per, ni dah boleh potong simplify. Sebawah akan dapat 15 tolak 15 tak ada. Tambah 19. Dapatlah X. So jawapan dia ialah A. Okay, so kalau siapa yang tak mahir simplify ni, lepas habis kelas ni cuba simplify sendiri tanpa tengok cikgu punya solution. Fahamkan step you. Disamakan denominator dia darab silang dan cuba simplify. Okay, so ini ialah soalan number 20. Okay, next soalan. Okay, this is function and graph lagi. Okay, which of the following is the correct representation of y sama dengan ln 3x plus 2? Okay, nak dapat soalan ln, first step ialah cari domain dulu. Recall balik domain. Domain. So how to get domain? 3x plus 2 greater than 0. Sebab ln dalam ni tak boleh kosong. Ln kosong undefined. Tak ada equal hanya greater than saja. So you akan dapat x is greater than negative 2 over 3. So maksudnya you tahu graf ni nanti akan wujud negative 2 over 3 dan ke atas lah. Ni mungkinlah region untuk graf ni lah. Jadi A bukan pilihan kita. Boleh cancel siap-siap A. Okay, A bukan pilihan. Sekarang sama ada B, C ataupun D. Okay, graf ln dia akan sentiasa pintas pada paksi X. Dia reflect macam mana pun dia akan pintas paksi X. Paksi Y mungkin tidak sebab kalau lah graf tu kat sini kan, dia takkan pintas paksi Y. Tapi paksi X memang dia akan pintas lah. So, method lagi next step seterusnya ialah kita akan cari pintasan pada paksi X. Pintasan pada paksi X bila mana Y equal to 0. Okay, bila Y equal to 0, kira lah. Ln 3x plus 2. So, ln ni ialah log base E kan. So, anti-log you akan dapat E0. 3x plus 2. So 1 sama dengan 3x plus 2. Dia akan dapat negative 1 sama dengan 3x. So x sama dengan negative 1 over 3. So dia pintas pada negative 1 over 3. Jawapan dia B lah. Okay. Cara dia mula-mula cek domain. So untuk you check mana kemungkinan graf dia lah. So nampak kita dah boleh reject jawapan A ni. So memang salah. Lepas tu kita nampak dia memang akan pintas pada paksi X. You carilah pintasan pada paksi X. Pintasan pada paksi X bila mana Y itu 0. Okay, boleh follow lagi tak ni? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Okay, so semak jawapannya Siapa yang dah sempat buat tadi, semak. Okay. So next, soalan yang ni. Which of the following is the correct exponential function? Okay, mana yang exponential function? Exponential function tu, exponent, dia kan constant. So dia mesti constant power something lah. So ni exponential function. Ini bukan. Ini bukan. Ini quadratic. Ini bukan. Jawapan dia satu saja, D. Okay. So soalan seterusnya yang ini. Number 17 masih lagi function and graph. Okay, which of the following is true?
Domain and range. Okay, dia kata domain. So domain untuk cert, recall balik. Kita recall sama-sama. Dalam cert, dia mesti apa? Dalam cert ni dia boleh dia mesti positif, dia tak boleh negatif kan, dan dia boleh zero. Kalau you press calculator kan, cert zero dapat zero. So wujud lah. Define, dia ada nilai. Okay, so dia boleh equal. Jadi kalau macam ni, of course salah lah ni sebab dia tak ada include. Satu salah. Okay. Tapi berhati-hati kalau dia buat satu per, kalau set dekat bawah, apa syarat ni? Dia hanya greater than zero saja. Tak boleh ada equal lah sebab bawah tak boleh kosong. Sebab kedudukannya di bawah kan, denominator tak boleh kosong. So dia tak ada equal sign. Okay. So kena tengoklah kedudukannya dekat mana. Okay, so bila satu salah, you dah boleh cancel dah kelas ni. Dah boleh potong dah yang ni. Confirm salah lah. Sekarang dua ni dah ada, so dua confirm betul. Itu cara untuk awak tackle soalan lah. Tapi kalau nak faham, betul ke range dia kosong to infinity? Betul sebab range nilai y. Katakan cikgu buat y So awak kata tadi cert ni kan jawapan dia sama ada kosong dan ke atas kan? Kosong ke atas lah, kosong ke infinity, right? So itulah nilai y awak. Inilah range awak. Sebab cert ni dia hanya boleh akan dapat nilai apa? Dapat nilai kosong dan ke infinity lah. Takkan tiba-tiba cert menghasilkan negatif nilai kan? Tak mungkin. So y tak akan negatif. So y akan sentiasa kosong dan positif lah. So ni memang betul. So kena check 3 dengan 4 Okay. The domain for QX. Ni. Domain untuk absolute value memang all real numbers. Sebab kita boleh masukkan apa-apa kat sini kan? Tak ada apa-apa syarat pun. So 3 memang betul. Jawapan dia 2 dan 3 lah. B. Okay, kenapa 4 salah range? Okay, tengok ni. Range untuk soalan ni. Ni kan absolute value kan. Absolute value basically range adalah 0 to infinity. Cuba terangkan sikit lah. Absolute value ni senang sikit nak tengok dia punya range kelas. Contohlah kalau macam ni basic Kalau macam ni range kita ialah 0 to infinity. Sebab kalau tengok graf dia macam ni nampak. So range kan nilai pada paksi Y kan. So paksi Y awak ada start nilai daripada apa? Kosong sampai infinity. Daripada kosong sampai infinity. Okay. Katakan cikgu letak plus 1. Maksudnya graf akan naik 1 unit ke atas kan. 1 kan. So nanti you punya range akan jadi 1 to infinity. Range 1 to infinity. Okay. Samalah kalau macam ni kan. Katakan cikgu letak graf ni as plus 1. Plus 1 katakan. So apa range awak? 1 to infinity. Okay. Tapi berhati-hatilah kalau dia negatif kat depan ni kelas. Kalau negatif graf dia ke bawah. Contoh saya tunjukkan sikit. Kalau graf dia ialah negatif set x kan. Negatif set x macam ni. Ni negatif set x. So what is your range? Range awak akan jadi negatif infinity sampai kosong. Macam tu. Kalau ada plus 1 naik ke atas. Nanti range akan jadi sampai 1. Okay, so kalau tak ada apa-apa kat sebelah ni kelas, tak ada apa-apa kat sini kan, mesti kosong lah. Tu 3 ni memang bukan pilihan jawapan untuk range. Okay, nanti boleh tengok balik, fahamkan sikit-sikit lah graf-graf ni punya domain range, okay. Jawapan untuk soalan ni ialah B. Okay, ni masih lagi domain and range, okay, atas equation. Okay, this one, what's the domain and range for? Menarik ni. What's the domain and range untuk soalan ni? Okay. So kita tengok domain dulu Domain ialah nilai X kan? Domain ialah nilai X. Kalau tengok dekat sini, X dia berada pada power ni kan? So basically class, you boleh masukkan apa-apa nilai X kat sini. Nak masukkan kosong pun tak ada masalah. Ni masih lagi define. You nak masukkan negative number pun boleh. Ni masih lagi define. You nak masukkan positive number pun boleh. So semua boleh. Maksudnya sekarang domain kita ialah all real numbers. Dah boleh potong lah. Okay, dah boleh potong dua tu. Okay, now range pula. Okay, how to get the range untuk soalan ni? Okay, ni kan graf ni kan graf exponent kan? Kalau awak tengok basic exponent macam ni. Ni basic exponent lah. EX. Maksudnya bila X kosong, Y1. Okay. Sama juga kelas. Kalau graf 2X pun, for example graf 2X macam ni juga. Bila X kosong, Y1. Cuma yang membezakan dia punya slope lah nanti, dia punya slope.
Okay. Bila ada plus 3, maksudnya dia akan naik 3 unit ke atas lah. Okay. Tapi shape ni lain lah sebab dia negatif kan. Shape dia nanti macam ni lah lebih kurang. Ni nak dapat idea dia lah Ni shape kalau X tolak 1. Shape dia macam tu. Pintasan dia pun lain lah nanti. Cuba tunjukkan idea dia dulu. Okay, idea. Okay, sekejap. Katakanlah cikgu buat shape macam ni lah Okay. Kalau dekat sini kan kelas, kalau ni graf basic lah. Contohnya graf 2 negatif X lah. Okay. Dia ada asymptote kat sini kan. Asymptote dia pada kosong, right? Ni pintasan pada 1. So kalau ada plus 3, maksudnya dia akan naik 3 unit ke atas lah. Naik 3 unit ke atas. Maksudnya apa? Maksudnya nanti asymptote pun jadi bukan kosong lah. Asymptote akan jadi 3. So graf dia macam ni lah nanti. So carilah pintasan dia apa. So basically bila naik 3 unit ke atas, range dia apa? Range dia ialah from 3 to infinity lah. Pada paksi Y. 3 to infinity. Okay, 3 tak akan include sebab dia tak akan sentuh nombor 3 tu. Jadi jawapan dia C. Dan ni confirm salah sebenarnya kelas. Mana mungkin graf exponent dia range to all real numbers. Range to all real numbers kalau graf ln. Ln macam air terjun. All real numbers. Range dia ialah semua nilai Y. Okay. So basically soalan ni kalau awak tak mahir tu pun boleh agak juga. Awak boleh agak domain. First awak dah faham konsep domain kan. You dah boleh potong dua jawapan ni sebab confirm memang bukan domain dia ada syarat. Unless dia bagi syarat kat sini lah. Dia tak bagi apa-apa syarat pun. So domain ialah all real numbers. So di antara ni dengan ni, of course ni yang betul. Ni memang salah lah. Okay, sebab graf exponential bentuk dia macam ni. Dia takkan range tu semua nilai Y lah. Okay, so next soalan yang ini. Which of the following is equivalent? Okay, ni pun menarik juga. Mana yang equivalent? Basically ni kan nak dapatkan ni kita kena buat completing the square. Tunjukkan sikit Sebab the idea is untuk dapatkan modulus tu dia ialah sama dengan set. Contoh kalau modulus of A dia ialah set A square. Okay, ini konsep dia lah. Jadi kita akan try buat completing the square kat sini. Untuk completing the square macam mana? Square tolak X tambah something square. Ini is up to you You dah biasa buat completing the square kan. Kalau you dah mahir dengan mana-mana method yang dah biasa you pakailah. B per 2A. B per 2A. So combinekan ni you akan dapat X tolak 1 per 2 kuasa 2 tolak 1 per 4 tolak 2. So pindahkan yang tak ada kuasa tu. 4 dapat 9 per 4. Okay, so macam mana nak simplify ni? Cikgu sama ke bawah dulu So 2x tolak 1 per 2 semua ni kuasa 2 9 per 4. So ini cikgu bertukar kepada 2x tolak 1 kuasa 2 dia per 4 tau sebab 2 kuasa 2 4 kan. Cikgu boleh pindah 4 ke belah sini sebab dia positif nanti boleh hilang lah 4 tu dapatlah 9. Okay, cikgu ulang balik cikgu expand bawah ni dapat 4. Cikgu pindah ke 4 ke belah kanan dan boleh simplify. So start daripada sini lah dia punya trick dia. Nak dapatkan absolute tu you kena square both sides. So ni akan dapat absolute 2x tolak 1. Square 9, set 9 dapat 3. Jawapan dia ialah C. Okay, dia pakai idea ni kelas. Kalau in case lah. Okay, dia kena buat completing the square sikit sebab you nak nampakkan ada satu term yang ada square ni. Supaya you dapat bila you setkan nanti. Dia akan jadi absolute. Okay. So ini soalan number 15. Okay, ada masa sikit lagi. Cikgu teruskan lagi discuss. Okay, next soalan. So semaklah kalau siapa yang salah. Cikgu rasa ramai mungkin tinggalkan soalan ni. Tengok baliklah method ni. Okay, next soalan yang ni. Which of the following is true? Oh, ni ialah properties of log. Properties of log. One confirm salah lah mana ada statement yang ni. Sebab kalau tambah dia akan jadi apa? Sepatutnya tambah dia akan jadi darab. X, Y macam tu. Okay, satu A memang confirm salah lah. Okay, this one memang salah juga. Mana boleh bawa X ni ke depan? Yang boleh bawa ke depan kalau macam ni. Berhati-hati Kalau 5 yang kuasa X, yes, dia boleh bawa X tu ke depan.
Tapi kalau the whole thing tu kuasa X tak boleh Yang ni pun salah kelas. Sebab apa? Tak ada. Tak ada properties ni, tak ada. Dalam exam kan, katakanlah awak macam, tak ingat lah, tak ada masalah. You let kan lah, katakan kan you ambil X tu 4 katakan. Y tu 3 lah. Cuba tekan, log 1 dapat apa? Kosong lah kan? Dan ambil lain lah yang ada nilai. Katakan cikgu ambil X tu ialah 5, Y tu 2. Cuba tekan, apa nilai untuk log 3? Log 3, log base 10 lah kan? Akan dapat nilai dia ialah 0.47712 lah. Okay, cari nilai ni pula. Log 5 bahagi log 2. Cuba tekan kalkulator. Log 5 bahagi log 2. You dapat 2.3219. So confirm lah ni tak sama. Salah lah. Ni cara katakanlah dalam exam awak lupa properties dia kan. Dia suruh kata betul ke salah. You masuklah nilai. Pilihlah apa-apa nilai. Jangan ambil nilai negatif pula sebab log tak boleh negatif, right? You ambil lah apa-apa nilai positif ke, tekan kalkulator. Tengoklah sama ke tak nilai dia. Ni memang tak ada. Properties memang tak wujud lah. So jawapan dia D lah. Semua salah. Okay. Okay, seterusnya number 13 yang ni. Okay, cikgu bincang guys lagi sampai sini lah. What is the value of M? Equivalent. Ataupun ada tak on request? Mana yang awak tak dapat? Yang awak dah buat kan? Yang awak rasa macam nak cikgu discuss. 12. 12. Kejap, mana 12? 12. This one. Okay, tengok ni. What is the value of K when it's real? Okay, maksud sekarang inilah complex number. Bukan complex number lah sebab ada I kat bawah ni kan. Real. Real maksudnya kita faham kalau complex number dia ada apa? A plus BI kan. Ini ialah bahagian real. Ini ialah imaginary. So bila dia kata real, maksudnya kita faham bahawa Z tu ialah real sajalah. Imaginary dia kosong. Tak ada. Jadi apa cikgu boleh buat? As usual lah untuk hilangkan I kita kena conjugate kan. Okay, cikgu buat dulu. Set 2 tambah KI per 2 tambah set 2I. Okay, so untuk conjugate kita akan multiply dengan, ingat kita tukar pada imaginary part. So 2 minus set 2I per 2 minus set 2I. Kita expand lah. Kita akan dapat 2 set 2. Tolak set 2 times set 2 dapat 2I. Tambah 2KI. Tolak set 2KI square. Per bawah ni boleh skip step darab sahaja. 2 kali 2 dapat 4. Tolak set 2 dapat 2I square. Okay, semua yang I square tukar kepada negative 1. So, you akan dapat 2 set 2 plus 2K set 2K. Tambah dengan 2K minus 2I. Per dengan 4 plus 2 dapat 6. Sebabkan dia kata ini ialah real, maksudnya imaginary dia kosong. Bila dia kata benda ni ialah real, maksudnya dia real. Real sahaja, imaginary dia kosong. So kita akan letkan imaginary ni kosong lah. Ni kan boleh pecah kepada 2 kan. 2 set 2 plus set 2K per 6 tambah 2K tolak 2I per 6. So ini ialah kosong. Ni tak boleh ada. Sebab kalau ni ada, dia dah jadi complex number yang ada imaginary lah. Dia tak real sahaja. Dia kena real sahaja. Bila cikgu simplify, jawapan dia kena real sahaja. So nak dapatkan K, kita ambil bahagian ni lah. Jadikan ni kosong. Sebab imaginary dia kena kosong. Baru dia boleh dapat real. Ni 2K tolak 2 per 6 sama dengan kosong. 2K tolak 2 sama dengan kosong. K sama dengan 1. Boleh faham tak yang ni? Boleh terima ke? Faham. Faham. Ni lah konsep dia. Okay. Dah 2.54 dah. Okay lah kot. Cikgu dah discuss ada banyak juga lah kan dalam belah-belah soalan. Ni typo tu nanti betul kan hari tu kan ada typo sikit kat sini. Yang atas cikgu rasa okey kot. Atas ni apa lagi ada ni? Constant. Ni differentiate loan. Okay.
Yang ini menarik juga lah sikit lagi lah ni. This one class ni menarik juga lah. Cikgu pun macam tengok soalan cikgu pun macam confused sikit lah. Okay, last soalan Dia bagi hx sama dengan set fx. Dia minta cari h prime 3. Okay, so macam nak differentiate? Okay, cikgu nak differentiate ni. Ni belum differentiate lagi Cikgu salin semula dulu. Hx sama dengan fx 1/2. Now cikgu nak start differentiate. Nak start differentiate dia akan dapat h prime x sama dengan, okay, differentiate ni. 1/2 salin benda yang sama, power minus 1 differentiate dalam. Tengok 1/2 minus 1 differentiate dalam. Okay, soalan minta h3 kan? Cikgu akan tukarkan semua ni kepada 3 lah. Tukar semua kepada 3. Maksudnya h prime 3 sama dengan 1/2 f3 negatif 1/2 f prime 3. Tak ada. So 1/2, what is f3? Ini f3, 10. 10 negatif 1/2 f prime 3, f prime 3, 4 times 4. Then you simplify, you dapat 2/10. Jawapan dia D. Okay, ni cara untuk baca table ni lah. Ni nilai X. Ini kalau F0 dapat 2, F1 dapat 3 and so on. Okay, so cikgu rasa cukup lah untuk hari ni. Ada lagi sikit tu awak sambunglah buat. Check jawapan dekat Google Form. Okay, awak masukkan jawapan, check betul ke salah. Okay lah, so itu cukup. Ada apa-apa soalan tu boleh tanya cikgu dekat Telegram. Okay, thank you class. Okay, go. Thank you, madam.